Untuk sejarah dan matlamat penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia ni adalah penubuhan Mahkamah Syariah adalah berdasarkan perlembagaan yang memberi kuasa kepada negeri-negeri untuk mentadbir undang-undang Islam yang dikategorikan undang-undang diri, personal law berpandukan kehendak jadual ke-9 Senarai 2 Butiran 1. Di samping itu, Mahkamah Syariah juga ditubuhkan berdasarkan kehendak Akta, enakmen pentadbiran undang-undang Islam ataupun enakmen pentadbiran hukum syarak di negeri-negeri. Malaysia mempunyai sejarah yang panjang tentang pembentukan Mahkamah Syariah sehinggalah terbentuknya Mahkamah Syariah pada masa kini. Mari kita ke slide yang seterusnya, iaitu sebelum merdeka. Okey, sebelum kedatangan penjajah, negara ini yang dipanggil Tanah Melayu telah melaksanakan undang-undang Islam dalam urusan kehidupan seharian. Mereka mengadili kes di hadapan Sultan atau pemerintah berdasarkan undang-undang Islam dalam semua urusan termasuklah hal ehwal kekeluargaan, muamalat dan juga jenayah. Catatan bertulis berkenaan dengan hukum dan peraturan Islam dalam beberapa tulisan seperti Undang-Undang 99 Perak, Hukum Kanun Melaka dan lain-lain menjadi bukti bahawa wujudnya peruntukan undang-undang Islam yang dijalankan di Tanah Melayu. Mahkamah Syariah sebelum kedatangan penjajah telah dijadikan tempat bagi mendapatkan keadilan dengan kuasa rayuan diberikan kepada Sultan. Walau bagaimanapun, selepas kedatangan British, mahkamah-mahkamah lain telah ditubuhkan atas nasihat pihak berkuasa British. Mahkamah Syariah telah diletakkan pada taraf yang lebih rendah dan bidang kuasanya telah dibataskan. Sebelum tahun 1948, Mahkamah Syariah telah diletakkan dalam struktur dan hierarki mahkamah negara bersama-sama mahkamah yang lain. Namun, dengan lulusnya Court Ordinance 1948, Mahkamah Syariah yang terdiri daripada Mahkamah Qadi dan Mahkamah Penolong Qadi telah dipisahkan daripada Mahkamah Persekutuan. Selepas merdeka pula, negara mencapai kemerdekaan, Mahkamah Syariah masih dikekalkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Mahkamah Syariah diberi kuasa membicarakan perkara yang terdapat dalam jadual ke-9 perlembagaan, iaitu perkara meliputi undang-undang keluarga, zakat, wakaf dan kesalahan berkaitan dengan rukun-rukun Islam sahaja. Mahkamah Syariah juga hanya boleh membicarakan penganut Islam. Sejak itu, Mahkamah Syariah telah melalui proses transformasi dan naik taraf sehingga hari ini. Daripada hanya sebuah mahkamah yang membicarakan kes-kes kekeluargaan orang Islam, ia kini boleh mendengar kes-kes jenayah yang tertentu dengan bidang kuasa hukumannya, ialah penjara selama 3 tahun atau didenda sebanyak RM5,000 atau 6 kali sebatan. Selain itu, ia telah menerima pengiktiraf dengan keputusannya tidak lagi boleh dicabar oleh Mahkamah Sivil melalui pindaan perlembagaan pada tahun 1988, iaitu perkara 1A 121 Perlembagaan Persekutuan telah dimasukkan untuk melarang mahkamah tinggi dan mahkamah di bawahnya campur tangan dalam hal-hal yang diputuskan di Mahkamah Syariah berdasarkan bidang kuasanya. Okey, saya akan ceritakan matlamat penubuhan Syariah Islam ni dekat Malaysia. 1. Secara dasarnya, matlamat penubuhan Mahkamah Syariah adalah khusus untuk membicarakan pertelingkahan berhubung dengan undang-undang Islam dan meliputi individu yang menganut Islam sahaja. Yang kedua, ianya bertujuan untuk mendengar dan mengadili kes-kes berkaitan dengan jenayah syariah dan kes-kes mal. Peranan Mahkamah Syariah. 1. Membicarakan dan memutuskan kesalahan-kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang Islam. 2. Mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam kes-kes mal, bukan jenayah seperti yang diperuntukkan oleh akta atau enakmen. Yang ketiga, mendengar dan memutuskan sesuatu rayuan terhadap sesuatu keputusan sama ada melibatkan pembebasan, sebatan atau hukuman. Kesan penubuhan Mahkamah Syariah. Yang pertama,
undang-undang Islam dapat dilaksanakan dan diperkuatkuasakan dalam negara. Yang kedua, isu yang berkaitan dengan jenayah syariah, khususnya penjagaan akidah orang Islam dapat diselesaikan di mahkamah syariah. Yang ketiga, menyusun atur dan menyelaraskan isu-isu kekeluargaan Islam yang berlaku dalam kalangan orang Islam. Struktur organisasi dan bidang kuasa mahkamah syariah. Setiap negeri termasuk wilayah persekutuan mempunyai enakmen. Yang pertama ialah Mahkamah Rayuan Syariat. Yang kedua, Mahkamah Tinggi Syariat. Dan yang ketiga, Mahkamah Rendah Syariat. Mahkamah Rendah Syariat terbagi kepada dua kes, iaitu kes mal dan kes jenayah. Kes mal merujuk kepada kes-kes yang bukan jenayah, seperti permohonan nafkah dan hadanah. Tidak melebihi RM50,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang. Manakala kes jenayah ialah seperti pemujaan, berjudi, minum arak dan lain-lain. Tidak melebihi RM2,000 atau dipenjara 1 tahun atau kedua-duanya. Mahkamah Rendah Syariah, kita pergi kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua, iaitu bidang kuasa jenayah dan bidang kuasa mal, iaitu bukan jenayah. Bidang kuasa jenayah ialah membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dan boleh dihukum bawah enakmen atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 dalam kurungan Akta 303 atau di bawah undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang sedang berkuat kuasa dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan baginya. Hukuman yang diperuntukkan melebihi RM2,000 dan tidak melebihi RM5,000 atau dihukum penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau sebab tidak melebihi 6 kali sedatan atau apa-apa cantumannya. Antara perkara jenayah ialah kesalahan berkaitan perkahwinan, iaitu suami menganiaya isteri, isteri nusyuz. Kedua, kesalahan berkaitan seks, persetubuhan haram, perbuatan sombong dan pelacuran. Ketiga, kesalahan berhubungan minuman keras, iaitu meminum, menjual dan membeli arak. Yang keempat, kesalahan berkaitan keimanan. Tidak solat Jumaat bagi lelaki, tidak membayar zakat, tidak berpuasa dan termasuk makan di hayalan Rahman pada siang hari dalam bulan puasa, iaitu bagi perempuan. Yang kelima, kesalahan berhubung akidah, ajaran sesat dan pertukaran agama. Keenam, apa-apa kesalahan yang boleh dihukum di bawah enakmen atau akta atau di bawah mana-mana undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang sedang berkuat kuasa. Bidang kuasa mal, iaitu bukan jenayah, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding, iaitu semua pihak ialah orang Islam. Amount atau nilai yang dipertikikan itu adalah melebihi RM50,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang. Perkara jenayah, pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, perbubaran perkahwinan, iaitu fasakh atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami dan isteri. Apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam sab perenggan. Nafkah orang tanggungan, kesah tarafan, penjagaan atau jagaan hadanah budak, wasiat atau alang, iaitu pemberian harta semasa marsyal maut seseorang si mati Islam. Alang semasa hidup atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wang atau nilaian yang wang oleh seseorang Islam. Kemudian wakaf atau nazar. Selepas itu pembahagian pewarisan harta, pembahagian dan pewarisan harta, berwasiat atau tak berwasiat. Penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati Islam atau bahagian-bahagian kepadanya. Orang-orang itu masing-masing berhak. Perkara lain yang berkenaan dengan bidang kuasa diberikan oleh mana-mana undang bertulis, pembahagian atau tuntutan harta, sepencarian. Selepas itu kita akan pergi kepada Mahkamah Rayuan Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah terdapat dua, iaitu Seksyen 52 bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dan
Seksyen 5.3 Bidang Kuasa Pengawasan dan Penyerahan Mahkamah Rayuan Syariah. Seksyen 5.2 Bidang Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah ialah Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan, apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya. Yang kedua, apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh memberikan kebenaran atas permohonan mana-mana pihak bagi pemutusan olehnya sendiri. Apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi dan sebagaimana yang difikirkan adil bagi pemberesan rayuan itu. Yang ketiga, apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang diberikan dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dilakukan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan sebagaimana yang difikirkan adil pemberesan rayuan itu. Dan Seksyen 5.3 Bidang Kuasa Pengawasan dan Penyerahan Mahkamah Rayuan Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyerahan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan pada mana berperingkat dalam apa-apa perkara atau prosedur, sama ada mal atau jenayah dalam Mahkamah Tinggi Syariah. Memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenai dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan. Bila mana Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod di bawah subseksyen 1, semua prosedur dalam Mahkamah Tinggi Syariah mengenai perkara atau prosedur yang berkenaan itu hendaklah diganti sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah. Usaha memartabatkan taraf Mahkamah Syariah. Yang pertama, menaik taraf bidang kuasa jenayah mahkamah. Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau lebih dikenali sebagai Akta 355 ialah suatu akta untuk memberi dan menyeragamkan bidang kuasa mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang negeri bagi maksud membicarakan kesalahan di bawah hukum syarak. Akta 355 pada tahun 1965 boleh dihukum dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja, atau denda tidak melebihi RM1000, atau penjara 6 bulan, atau gabungan kedua-duanya iaitu denda dan penjara. Bagi Akta 355 yang diperbaharui pada tahun 1984 ialah membolehkan mahkamah-mahkamah syariah membicarakan kesalahan-kesalahan ke atas orang Islam, atau denda tidak melebihi RM5000, atau penjara tidak melebihi 3 tahun, atau sebat tidak melebihi 6 kali atau apa-apa cantuman. Yang kedua, kekuatan keputusan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Pindaan perkara dalam kurungan A1, 121, Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988 telah memperuntukkan Mahkamah Tinggi Sivil dan mahkamah di bawahnya tidak ada bidang kuasa dalam mana-mana perkara yang termasuk dalam bidang mahkamah syariah. Hal ini bermakna apa-apa keputusan mahkamah syariah dalam bidang kuasanya tidak boleh dicabar dan dipinda oleh mahkamah sivil. Yang ketiga, kebebasan mahkamah syariah, iaitu pemisahan pentadbiran mahkamah syariah daripada pentadbiran Majlis Agama dan pentadbiran Mufti bermula pada tahun 1989. Yang keempat, perundangan yang lebih jelas dan komprehensif. Ini bermaksud beberapa aspek undang-undang asas seperti keluarga, keterangan, jenayah dan prosedur, termasuk juga di sesetengah negeri seperti zakat, wasiat dan wakaf, telah digubal serta dijadikan undang-undang yang berasingan. Seterusnya, yang kelima, skim perkhidmatan dan latihan kaki tangan yang lebih baik. Kaki tangan mahkamah syariah diserap masuk dalam kelompok perkhidmatan perundangan. Sejak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ditubuhkan, peluang kenaikan pangkat kaki tangan menjadi lebih baik. Tambahan pula dengan latihan dalam bidang
perundangan dikemaskan dalam bentuk diploma dan kursus. Akhir sekali, infrastruktur dan kemudahan mahkamah lebih baik. Persekitaran dan kemudahan mahkamah syariah ialah standing dengan bangunan mahkamah yang lain. Kemudahan teknologi maklumat dipertingkatkan, khususnya perkhidmatan dalam talian seperti e-syariah. Soalan pertama, jelaskan 2 kesan penubuhan mahkamah syariah di Malaysia. 2 kesan penubuhan mahkamah syariah di Malaysia ialah undang-undang Islam dapat dilaksanakan dan dikuatkuasakan dalam negara. Yang kedua, isu-isu berkaitan jenayah syariah, khususnya penjagaan akidah umat Islam, dapat diselesaikan. Yang ketiga, dapat menyelaraskan isu-isu kekeluargaan Islam yang berlaku. Soalan yang kedua, poin dalam carta di atas ialah Mahkamah Rayuan Syariah. Soalan ketiga, jelaskan 2 peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. 2 peranan Mahkamah Syariah di Malaysia ialah: yang pertama, membicara dan memutuskan kesalahan-kesalahan jenayah orang Islam. Yang kedua, membicara dan memutuskan kes-kes mal orang-orang Islam. Ataupun pilihan yang ketiga, mendengar dan memutuskan kes rayuan sama ada melibatkan pembebasan atau hukuman.